Now let's go. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang setia menunggu video-video kami. Jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe channel kami. Dan kami akan bawakan berita-berita terbaru ataupun info-info sukan kepada anda semua. Okey, baiklah. Tajuk hari ini, tak kenal maka tak cinta. Dia special sikit. Sebab tu kita nak perkenalkan kita punya admin ataupun speaker dalam FitG. Okey, secara generally kita orang ni semua sebenarnya sport science student ataupun sport management student daripada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Dan kami semua mempunyai minat-minat yang berlainan, berbackground kan, berlatar belakangkan sukan-sukan yang tertentu. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus saja kepada Abang Imran Shah kita, Apek, untuk kita dengar dia punya background. Hujah-hujah, okey. Hujah-hujah background. Silakan Apek. So, nama saya Muhammad Imran Shah bin Adnan. Dikenali juga dekat UiTM dulu, orang panggil Apek. So, saya adalah pelajar ataupun student Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Daripada diploma hingga ke ijazah, saya belajar di UiTM Seremban 3 Negeri Sembilan. So di situ bermulanya lah saya sebagai seorang pelajar universiti. Walaupun saya result SPM saya tak gempak macam orang lain, tapi start saya masuk belajar di UiTM tu, saya dah belajar banyak benda-benda yang saya tak pernah belajar. So daripada situ, salah satu pengalaman saya waktu belajar lah. So struggle seorang student kita semua tahu, dengan tak tidur malam pun semua. Tapi dengan itu kita dapat berjaya habiskan lah belajar kita. So dalam masa yang sama, saya juga ada main, kiranya atlet juga lah, separuh atlet separuh pelajar macam tu kan. Saya juga main bola, pemain bola sepak untuk UiTM Seremban 3, bukan Liga Perdana tapi hanya Liga IPT je. Okay. Lepas tu saya daripada bermain bola, saya dekat universiti saya ada terlibat dengan tarian macam tarian tradisional ni, adalah kelab-kelab dalam UiTM tu. So di samping tu, walaupun saya belajar di UiTM ni, saya ada mengambil kiranya kemahiran yang luar. Contoh macam kami sebagai pelajar sains sukan yang perlu ada sijil-sijil seperti sijil senam aerobik tahap 1, sijil urutan sukan. Itu adalah untuk marketing ataupun market untuk kami bawa nama bila dah habis belajar nanti. So macam saya ada sijil senam aerobik KBS, Kementerian Belia dan Sukan level 1. So dekat situ kita boleh cari duit dengan menggunakan kemahiran kita tu lah. So kalau ada mana-mana institut panggil untuk conduct aerobik ke apa, dia akan hubungi saya dan rakan-rakan lah. So saya tak akan pergi seorang, saya akan pergi dalam satu tim. Dan masa yang sama, urutan sukan memang dibuka oleh semua orang dan terutama sekali untuk pelajar sains sukan lah. So kalau tanya dekat UiTM tu, mostly ramai yang ada sijil kemahiran urutan sukan ni. So dengan urutan sukan ni pun diorang boleh buat duit, diorang boleh ada pergi ke tempat yang memerlukan fisio, yang memerlukan sport terapi semua. So bila diorang ada kemahiran urutan sukan, so memang diorang dapat dan nama dia memang orang panggil lah. Okay, itu pengalaman saya di UiTM lah. So apa-apa pun, belajar tak susah. Yang penting kita punya passion dan rajin tu. Struggle lah kan, nak buat macam mana. Tapi kita sebagai student, kita kena buat lah apa yang kita perlu buat, tanggungjawab kita. Okay. Macam Apek dia ambil, untuk pengetahuan korang semua, Apek dia ambil sport science. Kalau diploma SR113, kalau degree SR243. Okay Apek, dalam orang panggil bahasa yang ringkas lah, apa perbezaan antara sport science dengan sport management ni dari segi syllabus dengan kebolepasaran? Okay, sport science dengan sport management, ada yang subjek sport science ada dekat sport management, ada yang sport management punya subjek pun ada dalam sport science. So dia tak ada beza, tapi itu bagi saya lah. Kalau ditanya
kiranya sport science ni dia belajar lebih kepada bahagian sains yang lebih mendalam. Untuk setahu saya untuk manajemen dia akan lebih ke arah pengurusan, seperti macam dia ada belajar benda yang sport science student tak belajar, macam financial, marketing semua tu. So sport science student tak ada belajar benda tu. Tapi dari segi orang kata tu untuk keboleh pasaran kan kat luar, so dua-dua course ni memang orang akan cari. Sebab bagi saya, bila untuk pandangan saya, senior-senior saya mana yang ada sport science, dia dapat banyak kejayaan dekat arah sport management. Macam dia akan kerja dekat Institut Sains Sukan Negara, tapi bukan bahagian coach ke apa, dia akan kerja di bahagian admin, macam pengurus pasukan semua. Ada yang senior saya yang sportman, dia bekerja sebagai sport therapist, dia bekerja sebagai physiotherapist, still boleh juga untuk involve mana dua-dua. So itu adalah pada pandangan saya lah. Dia saling bergantung each other Saling lah. lengkap melengkapi Untuk kau sebab korang ada sport semua, untuk kau korang semua, kau jangan terkejut. APEC ni dia pegawai penerangan Kementerian Kesihatan Malaysia tau. Sekarang ni dia dalam program menguruskan klien-klien yang ingin menurunkan berat badan. Okey, Pak. Terima kasih atas pengongsian. Kita beralih kepada kita punya abang handsome kita, Saudara Abid. Silakan Abid. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aiman. So, nama saya Aiman Abid bin Hasbandin. Saya bekas pelajar Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi dalam diploma dan sedang melanjutkan degree sekarang. So saya daripada course sport management. Sport management, kalau diploma kita dikenali sebagai SR111, dan kalau sekarang degree saya dalam SR243 2.1. Silap. So first of all, kalau nak tahu beza antara sport management dengan sport science yang macam saudara APEC dan saudara tadi, sebenarnya tak adalah berbeza sangat. Cuma macam saudara APEC dan saudara tadi, yang sport science akan lebih menjurus kepada science, dan sport management dia akan lebih ke arah management. So daripada cerita saudara APEC tadi, sebenarnya saya yang mewakili kawan-kawan yang daripada SR111 dan SR241 ni, sebenarnya nak terangkan bahawasanya yang mana-mana course antara 241 tak pun 243 tak pun 111 tak pun 113, sebenarnya benda ni adalah satu journey. Yang cakap journey, kita kalau kita ada minat nak belajar, kita boleh teruskan. Untuk macam saya daripada diploma 111, saya terus masuk ke 241, dan dari situ saya teruskan sebab saya minat pada sukan ni sendiri lah. Macam saya dan saudara APEC ni pun mewakili UiTM Seremban 3 juga dalam bola sepak, dan kami pun salah seorang pemain dan rakan pasukan lah dalam pasukan tersebut. So apa yang kita orang boleh cakap, yang sebagai pelajar Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi khususnya di Seremban 3, sebenarnya fakulti ni orang fikir kita macam, oh ini budak sukan, dia bukan belajar mana pun, dia bukan pandai mana pun. Tapi sebenarnya tanggapan tu salah. Sebab kebanyakan budak yang graduate daripada sport science and recreation punya fakulti sebenarnya adalah orang-orang yang pandai. Cuma mungkin biasa kita dari student kadang-kadang nak belajar, nak ikut minat kita, kadang-kadang kita suka something lain kan. So ada yang pandai, cuma ada, bukan nak cakap ada yang kurang pandai, cuma kita kita tahu macam mana kalau kita orang sport kan, kita
kita tak boleh fokus kepada satu benda yang satu benda terlalu lama. So kalau nak ceritakan pasal saya dekat Putih ni pun, sebenarnya benda ni satu journey, satu perjalanan yang seronok lah. Sebab kalau nak ceritakan pasal pengalaman dalam fakulti tersebut memang banyak lah. Yes, kenangan. Banyak kenangan. Macam sekarang kita dekat era pandemik ni, semua online. Memang kita tak dapat rasa kenangan tu, Suasana tu. physical tu tak ada lah. Dia tak ada vibe tu orang cakap. Itu je lah. So kalau siapa yang nak teruskan dalam bidang dan minat dan nak teruskan belajar dalam bidang sport science ataupun sport management, boleh mohon dekat UPU lah. Itu je lah nak diceritakan. Okay. Okay, macam Apek tadi dia ambil sijil sport massage kan. Kalau macam Abid ni, Abid ada ambil additional certification kan? Macam kalau macam tu, saya ada additional certification daripada segi sport massage juga, urutan sukan, dan juga coaching, grassroots coaching level D level. So, yang gantung kat belakang tu. Yes. Itu dia. So macam additional certification ni sebenarnya sangat membantu untuk student-student yang nak buat side job lah, macam tu. So bila kita ada additional certification, bukan saja kita punya diploma ataupun degree, kita ada additional certification, so kita boleh pursue dalam something yang lain daripada apa yang bidang kita ada sekarang. So macam saya sendiri, saya dah manage satu kelab yang dekat Kajang tempat saya, dan satu lagi saya pernah intern dan masa diploma dekat STFC di Negeri Sembilan, Seremban Negeri Sembilan. So kebanyakannya valuable experience lah bagi saya sebagai coach, student dan juga sebagai sport massage punya orang. Sebab kita berjumpa dengan pelbagai ragam orang. Betul. Okay, macam Abid dengan Apek dah cerita background masing-masing kan. Jadi saya rasa saya tak perlulah cerita background saya. Ke kena juga? Kena juga. Saya kena. Saya cerita secara ringkas lah. Saya lepasan diploma Pusat Sukan, dan sekarang ni saya dalam ijazah sarjana muda pengurusan sukan. Saya satu kelas dengan Nelman Abid ni, dengan Apek ni senior saya. Jadi basically itulah untuk bagi senang orang faham, sport management ni kita belajar pasal sport, kita belajar macam diploma, kita orang belajar pasal golf, pasal swimming, pasal anatomi dan sebagainya. Dalam pada masa yang sama, orang yang belajar sport management ni juga belajar subjek social science seperti human resource, financial, accounting, marketing dan sebagainya. Saya rasa kalau kepada adik-adik yang baru mencari aku nak belajar apa lepas ni bolehlah try tanya kita orang kat komen nanti, apa challenge ataupun senang tak subjek ni dan sebagainya, boleh je komen dekat bawah ni. And then tambahan apa yang bagus saya nampak berkenaan dengan UiTM punya Fakulti Sports and Recreation ni, setiap subjek ataupun setiap semester kita orang dikendaki membuat satu event sukan ataupun satu event yang selain sukan lah kan. Yang penting ada event tu. Dan event tu sebenarnya memberi kita pengalaman untuk kita latih kita punya leadership skill, communication skill, human skill kita dan technical skill kita. Dekat situ kita akan jumpa orang, kita akan deal dengan sponsorship dan sebagainya. Setiap semester kita akan buat event ni, dan saya rasa itulah nilai tambah yang ada dalam diri ataupun pelajar-pelajar fakulti sukan ni. Okey, tapi itulah sekarang
pandemik, so kita tak tahu macam mana lecturer-lecturer Ya, betul lah, tu yang susah. Pandemik pun dia buat event online tau. Itu yang bagus macam Postrek kan. Kita tengok kita punya persatuan fakulti kita aktif. I'm very impressed lah tengok diorang punya organize event walaupun secara virtual Even ceramah itu diorang jemput Najwa, jemput Jeffrey Farah, untuk bagi talk. Play netball. Okay. Exposure untuk diorang lah sebagai batch baru kan. Okay, saya rasa itu saja sedikit perkongsian daripada kami bertiga. Jangan lupa tekan butang like, share video ni dengan subscribe, tekan loceng supaya anda dapat menerima video-video terbaru daripada kami. Okay, sekian saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi.